Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syuhada binti Muhammad Nur dari program Laboratory 3B. Dalam video ini, saya akan membaca 4 surah iaitu Surah Al-Baqarah ayat 43, Surah An-Nisa ayat 3, Surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3 dan Surah Al-Isra ayat 32. Saya juga akan menerangkan asbabun nuzul dan kefahaman ayat dalam kehidupan seharian bagi 4 surah tersebut. Yang pertama, Surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus solata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan perintah kepada ahlul kitab supaya solat bersama Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan ahlul kitab mengeluarkan zakat diserah kepada SAW Rasulullah. Mubarak bin Fudalah meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, zakat adalah kewajipan serta menunaikan solat. Allah juga menyuruh mereka untuk rukuk bersama orang yang rukuk dari umat Muhammad SAW sebagai bukti mukmin sejati. Kefahaman ayat dalam kehidupan seharian yang kita boleh kaitkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Baqarah ayat 43 dan menyuruh hambanya menunaikan solat 5 waktu bersama-sama Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian kita. Solat 5 waktu adalah wajib bagi semua umat Islam. Solat adalah tiang agama bagi membentuk seseorang itu lebih beriman dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah yang kedua, Surah An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Sadaqallahul azim. Asbabun nuzul bagi surah An-Nisa ayat 3 ialah Aisyah mengatakan, ayat ini diturunkan mengenai seorang lelaki yang pernah mengawal anak yatim, kemudian dia mengahwini anak yatim tersebut. Dia mengadakan persatuan harta untuk berdagang dengan wanita yatim piatu yang menjadi tanggungannya. Oleh itu, dalam perkahwinan dia tidak memberi apa-apa dalam mengawal seluruh harta kesatuan sehinggalah wanita itu tidak mempunyai apa-apa kuasa. Kefahaman ayat dalam kehidupan seharian, apabila berkahwin lebih dari satu, kita kenalah jaga isteri dengan sama adil dengan tanggungjawab suami terhadap isteri. Allah hendak mengajar para lelaki untuk berlaku adil kepada para isteri dan kerana itu jangan berkahwin lebih, kemungkinan akan berlaku zalim kepada para isteri itu. Apabila seorang lelaki itu berkahwin lebih dari satu dan tidak berlaku adil, mereka akan bangkit di akhirat kelak dengan tubuh mereka sengit sebelah. Surah yang ketiga adalah Surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina iza qtalu 'alan nasi yastawfun wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sadaqallahul azim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, penduduk Madinah adalah masyarakat yang sudah biasa melakukan kecurangan dalam menakar ukuran dan timbangan barang dagangan mereka. Atas perilaku tidak terpuji itu, Allah menurunkan 3 ayat ini.
Kefahaman ayat dalam kehidupan seharian kita adalah Allah mengatakan dalam surah ini agar kita sentiasa berdagang dengan sifat jujur dan adil. Apabila berniaga, janganlah kita melebih-lebihkan harganya untuk mendapatkan keuntungan banyak. Sebaliknya, jadilah peniaga yang jujur dan pemurah dengan meletakkan harga yang berpatutan. Sentiasalah bersedekah kerana dengan bersedekah Allah akan membuka pintu rezeki kita. Yang seterusnya, surah Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Asbabun nuzul bagi surah ini adalah pada waktu itu ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah dan meminta izin untuk berzina. Sontak dengan tegas Rasulullah pun melarangnya. Maka kemudian turunlah ayat ini. Kefahaman ayat dalam kehidupan seharian kita, Allah Subhanahu Wa Taala mengemukakan perzinaan, bahawasanya ia adalah perbuatan yang keji. Walau hanya sekadar mendekati, belum melakukannya, tetapi hanya berdua-duaan di sesuatu tempat boleh mencetuskan kepada penzinaan. Allah melarang kita sebagai umat Islam untuk berzina kerana berzina adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan boleh mendapat dosa besar. Sekian itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.